Selamat datang ke channel Madam Uy. Di sini kita akan belajar persamaan kuadratik di mana iaitu adalah bab 2 semasa tingkatan 4 anda. Sebelum kita mula, mari kita tengok tulisan warna merah ini. Okay, so math is fun, let's catch up together. So dalam bab 2 ni kita ada 3 bab subtopik. Okay, iaitu persamaan kuadratik dan punca-puncanya, penyelesaian persamaan kuadratik dan jenis punca persamaan kuadratik. So, mari kita tengok soalan dia. Okey, soalan 1. Okey, diberi negatif 3 adalah satu daripada punca persamaan kuadratik. Okey, so ini adalah soalan dia. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, so nampak So, ini adalah punca. Kita ganti ni negatif 3 ke dalam X ni. Okey, ganti negatif 3 ke dalam X ni. So, mari kita cuba buat soalan ni. Okey, so soalan dia adalah I choose the pen. Hold on, apa? Soalan ni. Okey, X kuasa 2 tambah K tolak 4. Okey, kurangan X. Okey, kurangan X tambah 6 sama dengan 0. Okey, so negatif 3 kita ganti dalam X. Di mana X kita buat kurangan. Okey, yang K kita tambah, K kita kekal. So negatif 4. So X ini kita ganti dengan negatif 3. So tambah dengan 6. Kita salin sahaja, hanya X ni ganti dengan negatif 3. So, ini kita dapat 9. Okay. So, sini kita hasil darab dia negatif 3 darab dengan K, dapat negatif 3K. Okay. Negatif 3 darab dengan negatif 4, kita dapat, kita cuba darab dulu, baru kita kira. Okay. So, bila ada kurangan, maksudnya dua-dua pun kena, dua-dua ni kena darab dengan negatif 3. So, negatif 3 darab dengan K, negatif 3 darab dengan negatif 4. Kita dapat ni. So, nombor ni kita dapat positif 12. Okey, ni 9 kekal. 12 tambah 6. Okey, so kita nak K kan? So, K akan kekal di sebelah kiri. Okey, negatif 3K sama dengan, nombor ni kita pindah ke sebelah kiri. Okey, so boleh kan? Kita nak tolak 9, kita pun nak tolak 12, kita pun nak tolak 6. So, sebelah kiri tolak dengan 9, sebelah kanan kita pun tolak benda yang sama. So, kita dapat negatif 12, negatif 9, negatif 6. Okey, dengan ayat kamu lah. Dengan ayat kamu, 9 ke sebelah kanan adalah tolak. Negatif 12 ke sebelah kanan adalah tolak. 6 adalah tolak. Okey, sebenarnya dia kita nak hapus 9, kita tolak 9. Sebelah kiri tolak 9, sebelah kanan pun kita tolak 9. Okey, so guna kalkulator. Okey, negatif 3, K ni. Guna kalkulator, negatif 12, tolak dengan 9, tolak dengan 6. So, negatif 12, tolak 9, tolak 6. So, dapat negatif 27. Okey, negatif 27. So, K kekal. So, kita nak hapus sebelah kiri bahagi negatif 3, sebelah kanan pun bahagi dengan negatif 3. Okey, sebelah kiri bahagi negatif 3, sebelah kanan pun bahagi negatif 3. Supaya kita dapat tolak-tolak, potong-potong. Negatif 3 bahagi dengan negatif 3, kita dapat 1. So, ini pun bahagi dengan negatif 3 lah. Okey, so jawapan kita adalah 9. Okey, jelas? Kalau kamu lebih suka cara kamu sendiri, boleh je lah. Asaskan betul. Ini adalah soalan 1. Okey, boleh? Okey, cuba buat soalan 2.
Okey, soalan 2. Boleh ya? Soalan 1, ganti negatif 3 ke dalam X sahaja. Iaitu bila dia kata negatif 3 adalah punca. Okey, so next. Soalan yang kedua. Boleh? Okey, kamu cuba sendiri. Okey, cuba ambil kertas dan cuba kira sendiri. Okey, so soalan yang kedua. Okey, P tolak 2 ialah satu punca. P tolak 2 adalah satu punca daripada punca persamaan kuadratik. Okey. So, ini adalah persamaan dia. Ini adalah persamaan dia. Ungkapkan P dalam sebutan M. So, sebelum kita buat, kita ganti dulu. Okey? Kita ada 2, sekarang ini 2. Iaitu P tolak 2. So, ganti P tolak 2 ke dalam X. Okey, so sekarang kita padam soalan ni. Sekejap. Okey. Okey. So, bolehkah? Okey. So, cuba ya. Soalan 2. Jadi, sekarang ni kita ada P tolak 2. Okey, persamaan dia. X tu sudah jadi kurungan. X jadi kurungan. Okey. And then, tolak M. Ada X kan? Kurungan lah. X kurungan. Tambah 9. Tolak P kuasa 2. Bila punca tu, nilai dia akan ganti ke dalam X. So, P tolak 1 ganti ke dalam P tolak 1 ganti ke dalam. Okey? So, bila kita nak kira P kuasa, ini P tolak 2 kurungan kuasa 2, maksudnya P tolak 2 darab dengan P tolak 2. So, kita dapat P kuasa 2 tolak, okey, 2 darab 2 darab P. Dapat negatif 4. Kenapa negatif? Sebab sini ada negatif. 2 darab dengan negatif 2 darab dengan P dapat negatif 4P. So, di sini ada negatif 2 kuasa 2 dapat positif 4. Okey, so negatif M darab dengan P. Negatif M darab dengan P. Okey, dapat negatif MP. Negatif M darab dengan negatif 2. Darab tu kurungan lah. Darab dengan negatif 2. Ni 2. Okey, so tambah 9 tolak P kuasa 2 sama dengan 0. Okey. So, kembang P kuasa 2 tolak 4P tambah 4 tolak P tambah 2M. Sebab negatif jadi positif. Okey, tambah 9 tolak P kuasa 2 sama dengan 0. Okey, so sekarang kita cek. Okey, so sekarang kita cek. So, di mana P dengan P kuasa 2 tolak dengan P kuasa 2. Nampak? Di sini kan P kuasa 2 tolak 0 lah kan? Okey, tengok cek P. P. Nampak? Okey. Tolak 4P tolak MP. Okey, tinggal apa? Nombor kan? Nombor kita ada 4 tambah 2M tambah 9 sama dengan 0. Okey. So, sekarang soalan dia nak apa? Soalan dia ungkapkan P dalam sebutan M. So, ungkapkan P. So, bila dia ungkapkan P, maksudnya kita nak cari P sama dengan apa? Okey. So, P. Okey, P ada 2 kat sini. Nampak? Dia ada 2. Jadi, kekal P di sebelah kiri lah. Kekal P di sebelah kiri. Tapi yang ni boleh ungkapkan kan? Boleh. Okey. Kekal P di sebelah kiri. Yang lain. Okey, pindah ke sebelah kanan. Okey. Boleh ya? So, keluarkan P. Sebab dia nak ungkapkan P, faktorkan P, keluarkan P, tinggal negatif 4 tolak M. Yang lain kekal negatif 4 tolak negatif 9
kita dapat negatif 13. Negatif 4 tolak 9, negatif 13. Yang ni sebab dia ada pemboleh ubah. Dia ada, so kita tulis dekat sini. Bukan pemboleh ubah constant. Okay, so di sini dia nak P kan? So sama dengan negatif 13 tolak 2M. Okay, yang ini darab kan? Ke sini akan jadi bahagi. Okay, so tapi tak habis lagi tau. Yang ni bukan jawapan yang terringkas sebab dalam negatif. So saya cuba keluarkan negatif. Saya keluarkan negatif 1. Okay, yang lain jadi positif lah. Negatif 1, lain jadi positif. Okay, negatif, bahagi dengan negatif, kita dapat positif. Jadi jawapan dia adalah 13 tambah 2M per 4 tambah M. Okay. Ini soalan yang kedua. Okay. M boleh tulis kat depan. Tak ada masalah, sama di belakang ke depan terpulang. Okay ya. Okay. Kita cuba tengok soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga. Okay. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut adalah di sini. So, dan berikan jawapan anda betul kepada 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan. Boleh? 3 tempat perpuluhan. So, benda pertama kita kena kembang dahulu. Okey, kita kena kembang dulu. Okey, kita kena kembang. So, soalan yang ketiga. Okey. Kembang 3x. 3x darab dengan x. Okey. 3x darab dengan x kuasa 2, 3 darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 6x. Okey, kena darab 2. Ni darab ni, ni darab ni. Okey. Okey. So, sama dengan x tambah 5. So, 3x kuasa 2 tolak 6x. Jadi, sini tolak x. Tolak 5 sama dengan 0. Ni ke sana akan jadi tolak x. Okey, ni ke sana jadi tolak 5. Okey, so 3x kuasa 2 tolak 6x. Okey, so kenapa salah? Sebab negatif 6x tolak dengan 1x, kita dapat negatif 7x. X hasil tambah atau hasil tolak dengan x bersama x, x dengan x. Okay, so nombor. So di sini, okay, kita ada formula kan ni, formula ingat lagi. Kalau tak ingat, boleh keluarkan list senarai formula. Kita ada ni. Apa maksud ni? Okay, okay, kita ada ni. Ni adalah apa dia? Formula. Okay, tapi jangan tulis macam ni lah, tulisan caci ni. Kita kena guna pembaris. Okay, so x sama dengan, okay, negatif b. Okay, so di sini kita ada a sama dengan 3, b adalah apa dia? B adalah negatif 7, c adalah negatif 5. Okay, C adalah negatif 5. So, kita ganti negatif B. Okay, B adalah negatif 7. B adalah negatif 7. Plus, minus. Okay, punca kuasa 2. Okay, ini B kuasa 2. Di mana B kuasa 2 adalah, B adalah negatif 7. Tolak 4. A, di mana A adalah 3. C adalah negatif 5. Okey,
So, kita garis lurus walaupun tak lurus. Okay, so bahagi 2A. Okay. A adalah 3. Lepas tu kita kira dengan kalkulator. So, X. Ini negatif, negatif, positif. Plus, minus. Okay, punca kuasa 2. Kemudian. Okay, ayo. Okay. Okay, plus minus. Okay, sini guna kalkulator. Yang ni tak ada masalah kot. Okay, guna kalkulator. Okay, 109 bahagi 6. So, kita ada plus minus kan. So, ni 7 tambah. Kita boleh pecah kedua. Okay. So, di sini. Okay. Sorry ya. Hold on. Okay. So, di sini. Kita ada 2X sama dengan 7 tambah punca kuasa 2 bagi 109 bahagi 6. Ada lagi 1X sama dengan 7 tolak punca kuasa 2 109 per dengan 6. So, dari sini kamu guna kalkulator untuk kira. Okay? Untuk kira. Dapat? Cuba kira. Kita dapat 2.9067. Okey, soalan dia nak apa tadi? Soalan dia nak 3 tempat perpuluhan. So, kita dapat 67 kan tadi? Okey, kita dapat 67 dari kalkulator. So, dari sini 3 tempat perpuluhan. Okey, 1, 2, 3. Yang ketiga yang ini. Okey, kita tengok yang belakang ni. Kalau belakang ni adalah 5, 6, 7, 8. Okey. 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh tambah 1 di depan sini. Jadi dapat 7. Kalau dia 1, 2, 3 di 1, 2, 3, 4 di belakang ni, kita tak payah tambah 1. Kita tulis 6 saja. Okey, yang ini pun sama. Kita guna kalkulator. Okay. So, cuba guna kalkulator sendiri ya. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Okay, di sini kita dapat negatif 0.5733. Yang ni tak ada masalah kan? Okay. So, negatif 73. Sebab dia nak 3 tempat perpuluhan. Jadi, ingat kalau belakang ni adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kita bundahkan 1 di depan. Okey. So, ini adalah jawapan dia. Okey ya. Boleh? Ini senang kan? Tak ada masalah. Guna formula je. Kembang dulu. Lepas tu kita guna formula. Okey. Tak ada masalah kan? Okey. So, kita cek soalan yang keempat. Okey, sama juga soalan yang keempat. Okey, kembang lah. Kembang, macam mana kita nak kembang? Okey, so kita cuba buat bersama. Okey, so kat sini. Okey, 5. Oh, sorry, tukar warna. Okey, so 5x kuasa 2 tambah 8x. Okey, jadi tolak 4 sama dengan 0. Boleh? Boleh kan? Okey, so di sini, so kamu boleh guna formula tadi kan? X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2, B kuasa 2 dapat AC bahagi
ataupun ini boleh guna penfaktoran. Okey, penfaktoran. Okey, so ini dia X dengan 5X je. X darab dengan 5X dapat 5X kuasa 2. So, yang ni ada dua kapal, 4 darab X ataupun 2 darab 2, kita boleh dapat 4. Okey, satu negatif, satu positif lah. So, kamu kena cubalah. Okey, kamu kena cuba. So, 5X dengan X. Okey, kamu boleh guna cara kotak. Cara kotak pun tak ada masalah. 5X kuasa 2. Ni, negatif 4 tulis di sebelah sini. Yang ni, 8X tulis di sebelah sini. Ingat lagi, kamu boleh guna cara sendiri. Okey, so 5X dengan X. So, sebelah sini cikgu pilih 2 lah. 2 darab 2 dapat 4. Okey, so tengah-tengah ini adalah 8. So, yang ni darab dengan ni dapat 10. Yang ni darab dengan ni 2X. Okey, 10X. 10X tolak 2X dapat 8. Okey, so kamu boleh cuba guna cara ni dapat jawapan. Okey, so hold on. Okey, so 5X tolak 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Okey, boleh? Okey, next. Macam mana? Okey, so X sama dengan ni, jadi positif 2. Okey, boleh? Okey, X sama dengan 2/5. Okey, so X sama dengan negatif 2. Boleh? Kita nak hapus tu, kita nak add. So, sebelah sini tolak 2, sebelah sini pun tolak 2. Jadi, kita dapat negatif 2 lah. Okey, so ini negatif 2 ke sana akan jadi 2 lah. Tambah 2, sebelah sini pun tambah 2. Ataupun ayat kamu ke sana jadi positif 2. Ni 5X, 5 darab X. Jadi kita nak bahagi. Sebelah kiri bahagi 5, sebelah kanan 5, kita dapat 2/5. Okey ya? Boleh? Okey, so kita cuba tengok soalan 3. Soalan ke-5, sorry. Okey, diberi P dan Q ialah punca. P dan Q, ingat ya? Okey, kita tengok. Okey, P dan Q adalah punca. Okey, P dan Q adalah punca. Sila cari nilai ni. Okey, sorry. P dan Q adalah punca bagi persamaan ini. Okey, P dan Q adalah punca bagi persamaan ini. Okey, so kita kena cari punca dahulu. Kita cari punca dahulu. Ada dua atau tiga cara lah. Okey, kamu cuba fikir dulu macam mana kita dapat jawapan ya. Okey, so okey, so P dan Q adalah punca bagi ni kan. Okey, so kita okey, cuba padam dulu. Okey, so dekat sini. Okey, kita ada 4X kuasa 2. Okey, 4X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan 0. Okey, dia nak cari punca. Di mana punca dia? Adalah P dan Q. Okey, P dan Q. Okay. So, kita ada dua punca iaitu P dan Q. So, hasil tambah dan hasil darab. Okey, so dekat sini hasil tambah kita ada. Okey, hasil tambah. Kita ada hasil tambah. Hasil tambah kita ada P tambah Q. Hasil darab kita ada
P darab Q kan. Kita ada ni. Okey, kita ada dua ni. So, ingat lagi hasil tambah di mana? Hasil tambah kita kena cari sini kan, negatif 3. Di mana dia kena bahagi dengan A. Okey, negatif 3 dia kena bahagi dengan A. Okey. Ataupun dengan cara ni kan, cikgu ini tukar jadi 1 kan. Ini kena tukar jadi 1 sebab ini persamaan boleh lah. So semua sebutan kita bahagi dengan 4. Okey, kita bahagi dengan 4. Okey, semua sebutan kita bahagi dengan 4. So kita dapat X kuasa 2, kita dapat negatif 3/4X tambah 1/2 sama dengan 0. Okey. So di sini hasil tambah adalah negatif 3/4. Tapi bila kita keluarkan, dia akan jadi, hasil tambah dia akan jadi positif. Hanya hasil tambah je. Okey. Kalau hasil darab adalah kekal. Kalau sini positif, kekal positif. Kalau sini negatif, kekal negatif. Manakala hasil tambah, kalau negatif dia akan jadi positif. Kalau positif dia akan jadi negatif. Boleh? Okey. So sekarang soalan A. Okey, warna biru lah. Soalan A. Okey, soalan A. Dia nak 5P tambah 5Q. So 5A, 5P tambah 5Q. So dia nak cari nilai ni. Okey. Keluar 5, faktorkan 5, kita tinggal P tambah Q. Boleh keluarkan 5. Dua-dua ni keluarkan. Okey. Dua-dua ni keluarkan. Dua-dua ni keluarkan. Okey. So di sini kita gantilah. Ni P tambah Q sama dengan 3/4 kan? Kita ganti ke dalam. Kita ganti ke dalam. Okey. So lepas tu kita dapat 5 darab dengan atas sahaja. Okey. 15 per dengan 4. Okey. Okey ya. Boleh ya? Okey, yang kedua B. Apa B? Okey, cuba. B dia nak 7/PQ. 7/PQ. So nampak 7. Jadi PQ ni adalah 1/2 kan. So kita ganti 1/2 ke dalam. Okey. So per ialah bahagi kan. Per ialah bahagi. Bahagi 1/2 kan. Okey. So sekarang ni bahagi akan jadi darab. Darab apa? Ni akan terbalik jadi 2. Jadi jawapan dia 14. Okey, kita tengok sekali soalan dia. Okey, soalan dia nak apa ni? Okay. Dia bagi P dan Q adalah punca bagi persamaan ini. Right? Lepas tu kita cuba cari dulu apakah nilai hasil tambah, apakah nilai hasil darab. Okey. So baru kita cari ganti nilai yang kita dapat daripada maklumat yang atas ni, kita dapat jawapan. Okay. Sekali tengok, sekali lagi ya. Okey, semuanya saya bahagi 4 disebabkan saya nak hapus 4 ni. So semua saya bahagi 4. Okey. So saya dapat 4 tolak 4 bahagi 4. Jadi dapat 1 lah. Negatif 3/4 kekal. 2/4 jadi 1/2. Bahagi. So hasil tambah adalah punca tambah punca. Okey. Hasil darab adalah punca darab punca. Okey. So hasil tambah adalah yang tengah ni. Okey, negatif akan jadi positif. Hanya bagi hasil tambah je. Negatif akan jadi positif, positif akan jadi negatif. Okey. 1/2 adalah hasil darab. Di mana hasil darab adalah P darab Q. Okey, P darab Q jadi dapat 1/2. Dan soalan yang pertama, 5P tambah 5Q. So kita keluarkan 5, faktorkan 5 jadi
P kurungan 5 kurungan P tambah Q. So ganti nilai P tambah Q. Di mana kita dapat dari sini? Nampak di mana kita dapat dari sini ni. Okey, kita ganti. Okey, kita ganti kat sini. Okey, so sama juga bagi ni. Okey, kita dapat nilai ni. Kita ganti PQ kan? PQ adalah 1/2. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Okey. Okey. Oops. Okey, cuba tengok soalan yang ke-6. Okey, soalan ke-6. Boleh soalan yang ke-6. Okey. So, dia bagi 2 punca. Okey ya. Sekarang dia bagi 2 punca iaitu 2 dengan N tolak 3. Ialah bagi persamaan ini. Sila cari dengan keadaan M. Ini silap typing. Silap. Dengan keadaan M dan N ialah pemarah. Sila cari nilai M dan nilai N. Okey. So, sekarang ni kita kena buat macam mana? Okey, kita boleh ganti 2 ke dalam. Kita boleh ganti 2 ke dalam sini. Okey, dalam persamaan kan? Punca X. X kurungan. Yang X kita buat kurungan. Okey, tambah M tolak 1 X kita buat kurungan. Okey, sama dengan 8. Okey, so kita ganti dengan 2. Okey, kita ganti dengan 2. Okey, boleh. So kita dapat 4 tambah. Okey, 2 darab M dapat 2M. Okey, 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Boleh darab 2. Okey, darab 2 darab ni. Ni darab ni. So, sama dengan 8. So, 2M. Okey, sama dengan 8 kan? Nombor kita semua pindah ke sebelah kiri lah. Positif 4 jadi negatif 4. Negatif 2 jadi positif 2. Okey, so guna kalkulator kita dapat 6. Okey, so kita dapat M sama dengan 3 lah. Okey, ni tak cukup tempat ni. So, 2M sama dengan 6 kan? So, bahagi 2, sebelah kiri pun bahagi 2, sebelah kanan pun bahagi 2. Kita dapat M. Kita dapat M sama dengan 3 lah. Okey, so kita dah dapat M. Okey, so kita nak N lagi. Okey, so kita tengok soalan dia sekali lagi. Kita tengok soalan. X kuasa 2 tambah. Ni soalan dia kan? Okey, so M kita ganti M ke dalam. 3 lah, ganti M ke dalam. 3. Okey. Jadi kita dapat ganti N ke dalam 3. 3 tolak 1 dapat 2. Okey. 3 dapat 2. Tolak 8. Positif ke sana jadi negatif lah kan. Okey, sama dengan kosong. So, dari sini saya buat punca. Okey, so X dengan X. Ni 8 kita ada 1 darab dengan 8. 2 darab 4. So, saya pilih ini. Hasil tolak dia dapat 2. So, saya pilih 4 dengan 2. Okey, so positif kan? Positif 2, jadi yang besar ni positif, yang ni negatif. So, kita dapat okey, X tolak 2. X sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Okey, so X sama dengan 2. X sama dengan negatif 4.
So, jadi kita dapat tadi punca dia berapa? Punca dia ada 2 dengan n tolak 3. So, jadi ini adalah n tolak 3. So, n tolak 3 ialah 4, di mana n sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Oops, silap cikgu silap ni. Sini negatif kan? Okey, silap. Okey, silap sebab negatif. Masa peperiksaan jangan silap lah. Okey, silap salin. Sama dengan, ni negatif 4 kan? Negatif 4. Sebab ini punca. N tolak 1 pun punca. N tolak 1 pun punca. So, sama kan? Okey, negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. So, kita dapat lah. Okey, boleh? Okey ya. Kalau you nak buat cara hasil tambah, hasil darab pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Asaskan betul sahaja. Okey. Okey, kita cuba tengok soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7. Okey, ke-7 sama juga, nampak tak? Soalan dia lebih kurang sama sahaja. So, dia kata 2H dengan negatif 3 ialah punca. Okey, yang ni adalah persamaan dia. Okey? Cila cari nilai H dan nilai K. So, kamu cuba. Boleh? Okay. Sorry for delay. Okay. So, kita ada X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 tolak K sama dengan 0. Okay. Yang ni kira tulisan buruk tau. So, dalam peperiksaan, kamu kena tulis dengan cantik. Okay. So, kita ada punca 2H dengan negatif 3. So, saya guna cara hasil tambah dan hasil darab. So, sini hasil tambah, sini hasil darab. Hasil tambah di depan X, bukan X kuasa 2. Okey, cek sini, negatif 1 kan? 1 kan? 1 tu tak payah bagilah. Okey, yang penting kita dapat 1 di depan ni, bagi persamaan ni. Okey? So, pastikan ini adalah 1. Jadi, kita tak payah bahagilah. Okey. So, hasil tambah 2H tambah negatif 3. Okey. Hasil tambah. Okey. Sum of the root. Hasil tambah. Hasil darab. Product of the root. Iaitu 2H darab dengan negatif 3. Okey. Boleh. Ada 2 kan? Okey, ni. So, ini punca tambah punca. Punca darab dengan punca. Okey, so kita cek hasil tambah yang ni. So, yang hasil tambah punca tadi adalah sama dengan 5. Ni negatif akan jadi positif. So, 2H tolak 3 sama dengan 5. Okey, yang ni hasil darab. Ni darab negatif 6H. Okey, dapat berapa? Ni semua. Okey, 4 tolak K. So, boleh dapat H lah kan? Kita cuba dapatkan H di
sini 2H sama dengan 5 tambah 3. Negatif 3 ke sana jadi tambah, jadi 8 lah. So 2H sama dengan 8. Then H sama dengan 4. 8 bahagi 2 dapat 4. So di sini kita dapat 4 kan? Ganti H sama dengan 4 ke dalam sini. So ni jadi 4. H ni kurungan. So kita boleh dapat K. Okay, so negatif 24 sama dengan 4 tolak K. So negatif 24 ni positif jadi negatif 4 sama dengan negatif 4. So ini negatif 28 sama dengan negatif K. So seterusnya kita dapat 28 sama dengan K lah. Kita dapat ni. Boleh? So sekali lagi kita tengok soal jawapan dia. So kita dapat hasil tambah di sini, hasil darab di sini. So langkah pertama kita dapat punca kan? Punca kan? Ada 2 punca di mana punca adalah 2H dengan negatif 3. So tambah dua-dua ni dengan darab dua-dua ni. Sama dengan apa? Sama dengan yang tengah ni. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Ni hasil darab. Yang ini kekal sama. So hasil tambah dulu, baru hasil darab. Okay? Boleh? Okay, ya. So baru kita buat macam persamaan serentak. Yang ni sama dengan 5 kan? Yang ni adalah persamaan yang pertama. Okay, kita dapat H lah. Ganti H sama dengan 4, kita dapat 4. H sama dengan 4. Lepas tu di sini. Okay, di sini kita ganti H sama dengan 4 ke dalam persamaan yang kedua ini. Boleh? Kita ada 2 persamaan. So ini persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Ada 2 persamaan. Ini adalah hasil tambah punca, ini adalah hasil darab punca. Sama dengan ni kan? Okay, then kita kembang, kita dapat jawapan H. Lepas tu kita kembang. Okay, ganti H ke dalam persamaan yang kedua. Okay, so kita kembanglah, kita dapat. Okay. Boleh 2 persamaan, then satu dapat nilai dia dulu, nilai H atau nilai H dulu, lepas tu ganti H ke dalam persamaan yang kedua. Okay, then buat kurungan lah. Kurungan tu maksudnya darab lah. Okay, then kita dapatkan nilai K. Okay. Okay, question soalan yang ke-8, last question. Okay, soalan ni dari kunci emas. Okay, so alfa dan beta ialah punca bagi persamaan ni. Okey, alfa dan beta. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca 3 alfa tolak 1 dan 3 beta tolak 1. So, okey, kita buat. Okey, kita. Okey. Okey or not? So we try soalan ke-8. Okay, warna biru. Okay, so warna biru ni, okay, saya tulis dulu persamaan dia. X kuasa 2 tambah 4X tambah 7 sama dengan 0. Okay, so di sini kita ada alfa dan beta. Punca dia kan? Kita ada alfa dan beta. So yang pertama, hasil tambah kan? Hasil tambah iaitu apa dia? Alfa tambah beta. Hasil darab kita ada apa? Alfa darab dengan beta. Okay? Okay, next.
kita kena buat apa? Kita kena, okey, ni, cari nilai hasil tambah ni. Hasil tambah ni kan? Okey, dengan hasil darab ni. Okey, so, alfa tambah beta ialah negatif 4. Alfa darab dengan beta adalah 7. Okey. Okey ya. So, kita dapat dah kan? So, kita dapat ni. Okey. So, soalan dia. Sila bentukkan persamaan kuadratik yang baharu ni dengan di mana dia ada punca baru, iaitu 3 alfa tolak 1 dan 3 beta tolak 1. So, kalau nak yang baru ni, yang persamaan baru ni, kita tambah dulu. Hasil tambah. Okey. Di mana 3 alfa tolak 1 tambah 3 beta tolak 1. Ini adalah punca baharu ni. Okey, punca baharu. Okey. Ini dua-dua punca baru. So, kita tambah. Okey, kita tambah. Hasil darab pun sama. Kita darab. Okey, hasil darab. 3 alfa tolak 1. 3 beta tolak 1. Boleh? 3 alfa darab dengan 3 beta. Okey, so 3 alfa tambah 3 beta. Jadi, kita dapat ni lah. Boleh? Okey, kita dapat ni. Tolak 1 dapat tolak 2 lah. Okey, negatif 1 dan negatif 2. Okey, so, okey. Sebenarnya kita cuba kembang. Okey, sebenarnya kita nak ganti ni, alfa tambah beta ke dalam sini. Dan alfa beta ke dalam sini. Okey, yang ni pun kita cuba darab. 3 alfa darab dengan 3 beta. Boleh? So, 3 alfa darab dengan negatif 1. 3 beta darab dengan negatif 1. Okey, negatif 1 darab negatif 1, positif 1. Okey, boleh? Ni darab ni. Okey, 3 alfa darab dengan negatif 1. Negatif 1 darab dengan 3 beta dapat negatif 3 beta. Negatif 1 darab dengan negatif 1 dapat positif 1. Okey, so 3 darab 3 dapat 9. Okey, alfa beta. Darab kan? Darab alfa darab beta. Tolak 3 alfa tolak 3 beta tambah 1. Okey, so kita sekali lagi kita tengok soalan. Okey, soalan ni dia kata dia mempunyai punca iaitu alfa beta. So, hasil tambah punca dapat negatif 4, hasil darab dapat ni. Okey, so dia bagi punca baru ni. Okey, kita cuba tambah dua-dua ni dengan cuba darab dua-dua ni. Okey, so tujuan kita nak ganti alfa tambah beta ke dalam sini. Okey, so dah kembang. Jadi cikgu buat kembang saja. Hasil tambah dua-dua, hasil darab dua-dua. Okey, so 3 alfa tambah beta. Keluarkan, puncakan 3 ni. Keluarkan 3. Okey, keluarkan 3. Okey, so ni dapat 2. Okey, so apa yang kita kena buat adalah ganti. Okey, ingat sekali lagi, alfa tambah beta adalah negatif 4. Alfa beta adalah 7. Okey, kita nak ganti ni tau. Alfa tambah beta ke dalam sini. Okey, ganti ni. Okey, hasil tambah adalah kita kena ganti. Okey, ganti. Okey, alfa tambah beta sama dengan negatif 4 lah. Forget ni. Negatif 4. Okey, ganti jadi negatif 4. Ganti ni ke dalam. Okey, kita dapat negatif 12 tolak 2, kita dapat negatif 14. Okey, tulisan buruk ni. Negatif 14. Okey, so ni pun sama. Kita ganti. Okey, ganti juga. Okey. Alfa beta sama dengan 7.
Okey. So ganti ni, ganti juga. Okey, ganti alpha beta sama dengan 7. Alpha beta dia akan ganti jadi sama dengan 7. Okey, 9 alpha beta kan? Alpha beta adalah 7. Okey, alpha darab beta. Okey, tolak. Okey, dua-dua negatif 3 kan? Keluarkan negatif 3. Tinggal alpha tambah beta. Okey. Keluarkan negatif 3, keluarkan negatif 3. Jadi alpha tambah beta. Boleh? Negatif 3. Okey, keluarkan negatif 3. So, alpha tambah beta. Okey. So, 9 darab 7. Guna kalkulator. Okey. Kita dapat 63. 63. Tolak 3 ni, alpha beta apa dia tadi? Negatif 4. Jadi, kita ganti negatif 4 ke dalam. Okey. Tambah 1. So, kita dapat, semua guna kalkulator. Okey, kita dapat 76. Okey. 76. So, soalan dia nak bentukkan persamaan baru kan? Okey. So, X kuasa 2. Okey, hasil tambah kan? Tulis kat sini. 14X. Okey, kalau sini negatif, sini akan jadi positif. Okey, kalau sini positif, ni hasil darab di sini. Hasil darab. Ni mesti hasil tambah, sini mesti hasil darab. Kalau sini negatif, soal jawapan dia akan negatif. So, habis. So, jangan tulis tanda ni ya. Okey. Boleh? Kita tulis je apa yang kita boleh buat. Okey, donut. Boleh? Okey, sekali lagi ya. Okey, kita check. So, sekali. Okey. So, soalan dia. Okey, ini soalan dia kan. Okey, hasil tak, dia kata ada punca iaitu alpha tambah beta. Alpha tambah beta ialah negatif 4. So, alpha darab beta adalah 7. Hasil darab dan hasil tambah. Kita buat samakan jadi persamaan. Persamaan ni tujuan untuk ganti nanti. Okey, sebab dia nak punca baru ni. Okey, dia ada punca baru. Okey, dia ada punca baru. Okey, di mana 3 alpha tolak 1, 3 beta tolak 1. Okey, so 3 alpha tambah 3 beta. Dan negatif 1, negatif 1 lah. Okey, hasil tambah dua-dua punca. Dan kita ganti. Tujuan kita nak ganti je. Okey, ganti alpha tambah beta adalah negatif 4. Jadi kita ganti ke dalam. Dan kita dapatlah hasil tambah bagi punca baru ni. Darab, kita pun darab juga. Okey, hasil darab. Kita kembang. Kita dapat ni. Okey, so buat macam mana? Gantilah. Alpha, beta, 7. Ni negatif 3 keluarkan. Negatif 3 ni keluarkan. Alpha tambah beta. Nampak tak? Sebab kita hasil darab negatif 3 darab alpha dapat balik. Negatif 3 darab beta, kita dapat negatif 3 beta. So, tambah 1 kita ikutlah. Okey. Apa yang kat atas kita ikut. Dan guna kalkulator. Dan kita ganti. Okey. X kuasa 2. Ni negatif jadi positif. Hasil tambah kan? Ni hasil darab. Dapatlah. Maksudnya yang ini adalah hasil darab. Okey. Yang ini adalah hasil tambah. Dua-dua ni. Okey ya. Itu saja untuk soalan 1 hingga soalan 8. Okey. Itu saja. Thank you. Bye.